الله الله ربي هو الله. Dengan apa cara dia? Untuk menghampirkan diri dia, menyucikan hati. Mana dia kena menyucikan batin hati dia. Sebelum dia suci, dia kena tahu apa benda yang menyuci, apa benda yang menyebabkan hati itu kotor. Apa kekotoran hati? Kalau kekotoran hati pun dia tak kenal, di mana punca kekotoran hati pun dia tak kenal, jawab dia habislah. Kan? Dia punca kekotoran hati ni apa? Berhadap kepada diri. Ya, berhadap kepada diri. Ru'yatun nafs, memandang akan diri kita. Bila pandang diri kita je, wah dia kata besar. Maka datanglah penyakit riak, ujub, semua takabur, macam-macam. Dia semua pandang dia saja. Ya, pandang Allah Ta'ala, terus direct ke hadrat Allah Ta'ala. Yang pandang diri dia habis macam ni. Lepas tu setengah daripada catatan para awliya illahi ta'ala, dia kata fasabin amruhum bil bidayatihim al-firar anil haq. Ni keadaan tuan, kena catat tengok ya. Bidayah perjalanan nak pergi kepada Ta'ala mula-mula apa? Al-firar minal khalqi. Hati kita kena liar daripada makhluk. Jangan sekali-kali kita nak menghadap pada makhluk. Berhadap je pada makhluk yang tak sampai kita, terbelit lagi kita kat situ. Ibarat kalau kita tambat lembu, dia terbelit tuan, tak boleh makan. Dia terbelit dekat apa? Dekat tunggul kan. Cungak nak jalan tak boleh. Tuan dia datang nak ambil pas, perut lembu pun dikempit, pun terbelit. Ya, dia terbelit dengan khalqi. Dia kena al-firar anil khalqi. Firar minal khalqi, lari hati pada makhluk. Itu satu. Yang kedua, al-infirad bil malikil haqq. Al-infirad mana ketunggalan dia dengan Allah Ta'ala je. Jangan sibuk-sibuk nak jalan kiri kanan tak ada. Nak jalan ke Tuhan ikut Isra' wal Mi'raj Rasulullah SAW. Rasulullah tak ada melayan panggilan kiri dan kanan. Ya Muhammad, berhentilah dah, Nabi tak layan. Jawab pun tidak, Nabi straight saja. Itu dia panggil wal infirad bil malikil haq. Infirad hati dengan Ta'ala. Kemudian wa ikhfa'ul a'mal. Kemudian dia tutup amalan dia. Ya, amalan dengan bahawa batin hati dia tak minat. Amal dia diketahui orang. Kalau takdirnya Tuhan letakkan orang tahu, tu tak boleh, tu kerja Ta'ala. Tapi batin hati dia tak minat. Dia tutup. Dia tak nak dan tak minat, dia bawa amal dia diketahui orang. Kalau amal dia tunjuk ke orang, amal dia sebut ke orang, itu tanda amal itu dah ditolak oleh Ta'ala. Wala amalu salihu yarfa. Amal salih Tuhan angkat. Dalil Tuhan angkat tidak ada lagi daripada ingatan kita. Ya, nisyanuka anil a'mal. Lupa kamu daripada amal, itu tanda amal kamu diangkat oleh Allah. Ya. Kemudian wa kitmanul ahwal. Ni kalau dalam surut ni kena jaga ni. Ya, kadang degil kita cakap tak jaga, artinya masalah dia. Kitmanul ahwal. Iaitu kena tutup segala waris kita. Ahwal-ahwal yang berlaku tutup. Ya, kecuali kalau Syekh Murabi nak buka atas jalan dia panggil bi'as ataupun adalah ba'is, membangkit lain. Ya. Abu Mursyid dia kata kalau kau cerita waris-waris am sekadar nak bangkit selamat tak apa. Tapi kalau jenis futuhat yang rahsia sir tu tak boleh buka. Tak boleh buka, kena tutup. Ya, kitmanus sir, tersengaja daripada sifat jalan dia kena tutup. Sebab apa tutup? Bila kita tutup, mana kita siddiq dengan kalau kita buka semua tu menandakan kita nak orang tahu supaya orang puji, habis. Itu dia akan terbalik kembali. Tutup, dia orang tak kenal. Yang penting dia tahqiqan li fanaihim. Tahqiqan mana dia mantap mentahqiqkan pada fana dia, dan dia telah tasbitan li zuhdihim. Dia kena tasbit, mantapkan zuhud dia di sisi mereka itu. Apa zuhud di sisi para arif billah? Tidak ada makhluk dalam hati. Bahawasanya ingatan dia full time dengan Tuhan. Itu orang zuhud. Kalau zuhud buat pakaian buruk itu orang boleh tiru kan. Ni zuhud sebenar hati dia tawajuh kepada Allah setiap saat. Itu ahli zuhud sebenarnya. Ya, bahawasanya dia tidak berpaling kepada yang lain melainkan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa amalan ala salamatil qulubihim hatta iza tamakkana al-yaqin. Iaitu kena amalan dia sejahtera hati mereka sehinggalah tamakkan, ya, yakin, tetap mantap keyakinan makrifat dengan Tuhan. Itu di antara perjalanan dia. Dan menyucikan hati itulah baitullah, iaitu hati itu digelarkan dia baitullah, rumah Allah. Apa maksud rumah Allah sini? Bukan Tuhan duduk dalam, macam baitullah juga.
Ya, disandarkan bait rumah tu dengan Allah, Baitullah. Sebab apa? Ditakrim, kena kemuliaan di tempat ibadat. Itu disandarkan. Betul juga sini sandarkan hati, sebab hati tempat dia musyahadah, muraqabah ke Tuhan. Daripada cemar-cemar segala sifat yang menjauhkan daripada Allah Ta'ala. Segala sifat-sifat penyakit-penyakit dalaman dia kena buang habis, bersihkan. Baru insya-Allah dia boleh berjalan. Supaya Allah Ta'ala hampir kepada engkau terlebih banyak daripada hampir engkau kepadanya. Ya, sebab kita dalam hadis apa nama tu, Qudsi kan, bila hamba tersingkal aku datang sahasta, aku datang berjalan, aku datang berlari. Itu maknanya. Mana Tuhan datang lebih pantas. Maksud dia bukan berlari, kita faham tak? Maknanya rahmat Allah, inna rahmatullah, rahmatullah sabaqat ghadab. Allah Ta'ala punya rahmat lebih mendahului daripada kemurkaan. Dan tajalli ia bagi engkau, mana Tuhan membuat pendedahan ruhani seseorang kepada hadrat Allah Ta'ala. Dan supaya jadi sama engkau dan basar engkau, maka engkau dengar dan engkau lihat dengan Allah. Ya, kuntu sam'ahu allazi yasma'u bih. Jadi kita, akulah pendengarnya, dia mendengar dengan aku. Ini isyarat kepada maqamul fana. Dan supaya jadilah sama engkau, Allah Ta'ala tu pendengaran engkau, basar engkau. Ya, maka engkau engkau dengar dan engkau lihat dengan Allah. Selama ni kita rasa dan selagi kita mendengar, kita rasa kita ya, dia panggil huwa iyah. Ya, perasaan huwa iyah tu kita nak dia je. Kediaan. Apa kediaan? Dialah hu. Ya. Allahu Allah. Hu dia panggil huwa iyah. Keadaan kediaan. Siapa dia? Allah Ta'ala je. Ya. Dan engkau berlaku, mana tadi? Maka engkau dengar dan engkau lihat dengan Allah, dan engkau berkelakuan dengan akhlak Allah Ta'ala. Mana akhlak yang Tuhan redha, bukan sifat Tuhan rugi kat kita kan. Misalnya ilmu sesat dia kata Tuhan punya pergi kat kita, kita lah Tuhan itu. Kacau gitu. Kita dah habis kafir. Dan jernih hati, maka jadi ia arsyullah. Istilah sufi dia panggil apa? Bila hati tu jernih, hati sentiasa menghadap dia, ya, tidak pernah terputus daripada dia, disuhud akan hadrat Allah Ta'ala, maka dinamakan arash Allah Ta'ala. Apa makna arash ni? Tempat tajalli Tuhan tu maksudnya. Ya, bukan arash kita faham naik kata harus. Ini arash dengan makna diserupakan macam pihak arash tinggi. Ya, begitulah dia. Maka jadilah engkau fana dan baka dengan Allah. Mana orang yang mengalami makam fana dan baka, mana dia telah masuk arash maknan, arash pada makna. Ya. Ada setengah tu dibuka, tengah zikir tu buka pum-pum, itu dia panggil apa? Dia masuk alamil misal. Ya, alamil misal. Pembuka pemisalan alam terbuka. Itu masing-masing pendedahan. Tujuannya apa tu? Tuhan nak tayangkan kebesaran dia.